والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami untuk dapat menerima ilmu dan kurniakanlah pada kami ikhlas dalam mencari ilmu dan mengamalkannya sehingga sampai ke akhir hayat kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Farid bin Syari, tim pengurusan Gema Nur Iman, seterusnya yang dikasihi dan dihormati jemaah yang setia di Google Meet Gema Nur Iman. Bagi memberkati taman syurga kita pada petang ini, dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Farid bin Syari untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya, memulakan pengajian hadis 40 Imam Nawawi. Dipersilakan Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita sifat istiqamah dalam sentiasa untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada petang ini kita akan teruskan perbincangan tentang hadis, tentang masih lagi dalam perbincangan dalam hadis yang ke-9. Kita pada petikan yang terakhir.
pada petikan yang terakhir daripada hadis, iaitu tentang apa, fa innama ahlaka man kana qablakum, iaitu sahanyanya binasalah, telah binasalah umat-umat sebelum kamu, disebabkan oleh banyaknya bertanya. Itu yang pertama yang kita telah habis membincangkannya. Yang kedua ialah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ikhtilaf, mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Iaitu sentiasa bercanggah dengan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Kat sini ikhtilaf. Kita ambil yang sebelum ni kita yang nombor 17 kita dah habis ke belum? Itu muka surat 108. Rasanya dah habis dah kot. 17. Habis Itu satu tas. itu mula poin ke-18. Iaitu tentang ikhtilaf. Itu muka surat 110. Iaitu ikhtilaf ini, kata ikhtilaf dalam agama. Bila kata ikhtilaf, sebenarnya ikhtilaf ni dia adalah beberapa perkara yang penting tentang ikhtilaf. Maknanya ikhtilaf yang dimaksudkan, ikhtilaf ini yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhtilaf adalah iftiraq. Maknanya ikhtilaf yang dikatakan ikhtilaf yang menyebabkan perpecahan itu adalah ikhtilaf yang mazmumah. Dan ikhtilaf ni dia dari sudut definisi ikhtilaf itu berdasarkan kitab Lisanul Arab daripada Ibnu Manzur. Ikhtilaf adalah sesuatu yang saling bercanggahan dan tidak ada kesepakatan. Maksudnya benda yang dua perkara, dua pendapat yang berbeza. Ini dari segi umumnya lah. Dikatakan dua perkara itu saling berbeza dan berikhtilaf. Ini bercanggahan. Ini tidak ada kesepakatan. Maknanya dalam setiap sesuatu itu dia tak selari. Itu dari sudut definisi ikhtilaf yang disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Terdapat juga begitu juga yang senang kita nak faham, ikhtilaf ini ialah dua perkara yang bercanggahan yang tidak boleh yang tidak dapat disepakatkan. Mana tak boleh nak disatukan. Jadi ikhtilaf ni dia ada dua. Ikhtilaf ini secara asas dia ada dua. Satu ikhtilaf mahmudah. Ikhtilaf yang diterima, yang terpuji. Iaitu ikhtilaf yang terpuji ini dia ada beberapa perkara lah. Iaitu ada dua bahagian. Yang pertama ikhtilaf yang berbentuk tanawwu'. Dia ikhtilaf perbezaan yang berlaku pada pendapat-pendapat fiqh dari sudut jenis. Yang mana dia tidaklah berlawanan antara satu sama lain. Cuma dari sudut dalam satu jenis yang sama dia berada dalam satu jenis yang sama dan dia tak pencanggahan. Maknanya ikhtilaf hanya dari segi tanawwu' sahaja, dari segi jenis. Sebab tu ada yang mengata contoh macam rukun solat. Ada kata 13, ada kata 17, ada kata 18. Macam-macam apa? Ada yang kata yang sedikit daripada itu ataupun yang lebih daripada itu. Maknanya dia ikhtilaf itu dari segi sudut jenis-jenis. Maknanya dari segi asasnya dia tak bercanggah. Dari segi asasnya tak bercanggah. Ikhtilaf ini berlaku disebabkan terdapatnya dalil-dalil ke atas sesuatu jenis daripada ibadah. Maka seseorang itu kadang-kala beramal dengan satu dalil dalam ibadah tersebut. Kadang dia beramal dengan dalil yang lain
yang warid berkenaan ibadah yang sama. Contohnya waridnya dalil-dalil yang banyak berkenaan sifat istiftah, iaitu bacaan doa iftitah. Mana dari segi jenis-jenis dia banyak jenis doa iftitah. Contoh macam doa iftitah yang kita baca dalam mazhab Syafi'i yang masyhur dia apa? Yang kita selalu baca dalam sembahyang. Allah apa? Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi sampai habis tu. Dan ada juga doa iftitah yang lain, yang mana diamalkan oleh mazhab yang lain. Contoh apa? Allahu Allahu akbaru kabira. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang tu adalah satu perbezaan dari sudut jenis-jenis bacaan. Yang tu dia tidak bercanggah dari segi asas ni. Ada juga bacaan doa iftitah ialah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini pun salah satu daripada doa iftitah yang warid dalam hadis. Maknanya di sini dari segi percanggahan dia inilah orang kata ikhtilaf dari segi tanawu' jenis-jenisnya sahaja, tapi dia tidak bercanggah dari segi asasnya. Manakala dalam hadis yang lain ada juga yang mengatakan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu bila Nabi SAW bangun pada waktu malam, baginda mulakan solat baginda dengan bacaan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima tulifa fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu ada juga dimulakan dengan perkara lain, dengan doa-doa yang lain. Mana percanggahan itu dari segi tanawu', dari segi jenis-jenis bacaan, dari jenis-jenis sahaja. Jika seorang itu mengamalkan dua-dua dalil yang sahih di atas dalam dua solat yang berbeza sekalipun, terdapat perbezaan lafaz antara keduanya, tapi perbuatan itu taklah tercela. Maknanya walaupun dia berbeza, tapi masih lagi boleh diamalkan kerana ada dalil-dalilnya. Bahkan dia masih lagi ikut petunjuk Rasulullah SAW. Ini panggil ikhtilaf dalam bentuk tanawu', iaitu ikhtilaf dalam bentuk perbezaan jenis lafaz. Dan ada satu lagi ikhtilaf yang mahmudah juga dipanggil ikhtilaf tadad. Ikhtilaf pada perselisihan yang dibenarkan. Contohnya ikhtilaf yang berlaku pada pendapat-pendapat fiqh yang saling bercanggahan dan berbeza di antara satu sama lain. Tetapi permasalahan dia seperti mana dia berlaku pada permasalahan fiqh yang sabit dengan dalil yang sahih. Tetapi dalalahnya adalah zanni dan bukannya qat'i. Maknanya dalil-dalil tu dia adalah berbentuk dalil zanni. Dan berlakunya percanggahan antara dalil-dalil ini. Maka itu percanggahan yang dibenarkan. Maknanya perselisihan yang dibenarkan. Sebab dia ada dalil. Walaupun dalil dia tidak berbentuk qat'i. Dia dalil zanni tapi masih lagi boleh berlaku. Maknanya kalau berlaku perselisihan itu dibenarkan. Dan satu lagi ikhtilaf selain daripada ikhtilaf mahmudah, ikhtilaf yang tercela. Dan inilah ikhtilaf yang dimaksudkan dalam hadis. Itu ikhtilaf yang tercela ini ialah berlaku dalam permasalahan fiqh juga, yang menjadikan ia sebagai perselisihan tercela adalah pada dua keadaan. Iaitu setiap permasalahan fiqh yang sabit dengan dalil yang sahih lagi qat'iyah, qat'i dalalahnya. Contoh wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Ayat di atas berkenaan dengan isu, ayat itu dia berkenaan isu fiqh, iaitu solat satu benda yang dituntut dan dia dalil ada dalil qat'i. Dari segi sabitnya dalil, dari segi dari segi dalalah
dalil tersebut adalah dalil qat'i, dalil yang memang tak boleh nak disangkal. Maknanya kat sini bila adanya dalil ni hanyalah makna yang satu saja makna dia, iaitu wajib solat, wajib zakat. Bila dia dalalah dia dah jelas, maka bila berlakunya ikhtilaf, maka ikhtilaf itulah yang dipanggil ikhtilaf yang kata yang tercela. Ikhtilaf mazmum. Dan satu lagi ikhtilaf yang dikatakan ikhtilaf mazmum ialah pada permasalahan yang berlaku ijma'. Perkara yang telah menjadi ijma' kesepakatan ulama', tiba-tiba datang ada orang ikhtilaf pada perkara tersebut. Maka itulah ikhtilaf yang dipanggil ikhtilaf mazmum. Ikhtilaf yang tercela. Dan juga kat sini, makna ikhtilaf yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah dari segi asas ikhtilaf. Ikhtilaf pada asas agama. Bila mana ikhtilaf pada asas agama, maka dia akan menyebabkan berlakunya ikhtilaf yang besar. Okay. Antara sebab terpenting dalam memecah belahkan umat dan meleburkan kesatuannya adalah terbukanya pintu perbalahan dalam ilmu dan perdebatan dalam agama. Sebab yang boleh berlaku pecah belah umat dan boleh menyebabkan hancurnya kesatuan umat ialah apabila terbukanya pintu perbalahan. Maknanya pintu jidal, perbalahan ini dia terbuka sangat luas. Sebab tu boleh berlaku, banyaknya berlaku perbalahan dalam agama, dalam asas agama. Kata dengan ini membawa perselisihan dalam perkara asas. Kalau perselisihan dalam perkara furuk semata-mata, dia tidak melibatkan asas, maka itu masih lagi boleh diterima dalam agama. Tetapi kalau dia melibatkan perkara asas, contoh dalam bab akidah, mana asas dia dalam bab akidah, asas pada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu beriman dengan Allah dan kata bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini asas dalam akidah. Tapi maka perkara bila ada ikhtilaf pada asas ini, yang itulah yang menyebabkan berlakunya perpecahan dalam umat. Dengan sendirinya akan menyebabkan perpecahan lebih besar lagi dalam perkara yang menjadi cabang kepada asas. Bila asas dah bercanggah, maka dia punya furuk ataupun cabangan juga akan berlaku percanggahan yang lebih luas. Oleh itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya melaksanakan syariatnya. Allah Taala suruh kita laksanakan syariat yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi SAW. Syariat ini telah bermula semenjak Nabi Adam AS dan sempurna dengan penurunan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Daripada awal diturunkan, dicipta Nabi Adam AS, dah ada syariat agama yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Dan kesempurnaan syariat itu ialah apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW. Dan kita hendaklah beriltizam dengan isi kandungannya. Maknanya kita perlu isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan syariat itu, kita sentiasa berpegang teguh dengan isi kandungannya dan menjauhkan perkara-perkara yang bukan daripadanya. Mana benda-benda yang tak terkait dengan syariat, maka kita jangan dekat dengan dia. Maknanya benda yang menyebabkan perselisihan, kita kena elakkan. Kita tidak mengalih pandangan daripada ijtihad yang bertentangan dengan mana-mana nas ataupun usul. Maknanya kita tidaklah kita tidaklah menujukan diri kita ini kepada sesuatu yang bertentangan dengan nas ataupun bertentangan dengan usul syariat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu, syara'a lakum, telah mensyariatkan, telah menerangkan, telah mendatangkan kepada kamu minad din, di antara perkara agama yang telah dia tetapkan hukumnya, ma wassa bihi Nuha, iaitu apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu apa yang Allah Ta'ala telah syariatkan pada Nabi Nuh alaihi salam. Wallazi awhayna ilaika, dan perkara yang kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami telah perintahkan membawanya kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihi mussalatu wa taslimat. Iaitu apa perkara yang telah diperintahkan itu, apa perkara yang telah disyariatkan itu. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih, iaitu tegakkan agama, tegakkan pendirian agama. Aqimud din, iaitu hendaklah kamu mendirikan agama itu dengan betul, menegakkan pendirian agama. Wala tatafarraqu fih, Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berpecah belah pada dasar agama. Wala tatafarraqu fih, maknanya tegakkan agama itu dengan asas yang betul, dan janganlah kamu berpecah belah pada dasar, pada asas agama itu. Janganlah kamu berpecah belah atau berselisih pada asas. Asas kita kena sepakat. Asas itu daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan untuk kita beriman kepada Allah. Jangan sekutukan dengan Allah. Itu adalah asas. Hendaklah kamu beramal dengan apa yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah asas. Mana pada dasar jangan kita berpecah belah. Di sini Rasulullah SAW telah mengarahkan agar kita mempelajari Al-Quran, iaitu belajar dari sudut lafaz Quran, sebutan dia, tajwid dia, makhraj dia. Nabi SAW suruh kita belajar Quran. Belajar Al-Quran dengan lafaz-lafaz dia yang betul. Berusaha memahami maknanya, iaitu dengan kita belajar, bukan setakat belajar lafaz Al-Quran, tapi kita kena usaha juga dalam belajar ialah kita memahami makna Al-Quran. Kerana kita kena, satu, kita kena baca Al-Quran, dan kita kena rujuk pada terjemahan Al-Quran. Dan juga kalau dalam terjemahan Al-Quran ni, kita kena carilah terjemahan yang betul-betul mu'tabar. Jangan kita cari terjemahan Al-Quran yang pelik-pelik. Maknanya kalau kata kat Malaysia ni, kita ada satu terjemahan yang telah disepakati. Terjemahan Al-Quran yang telah dikatakan terjemahan yang hampir tepat lah. Terjemahan Al-Quran, iaitu tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Yang keluaran JAKIM tu. Yang tu sebenarnya bagus untuk kita kita rujuk terjemahan Al-Quran tersebut. Walaupun ada Quran-Quran yang kita baca memang dah ada terjemahan dia. Tapi kadang-kadang terjemahan tu dia ada yang tak berapa tepat kalau kita nak melihat pada tafsirnya. Kalau kita tengok tafsir balik, terjemahan yang ada tu dia hanya terjemahan dari segi lafaz semata-mata. Jadi oleh kerana tu setiap terjemahan Al-Quran yang kita nak baca, kita pastikan terjemahan tu
daripada sumber yang betul. Iaitu kena usaha memahami makna Al-Quran. Iaitu satu, tahu terjemahan dan usaha nak faham makna Quran. Jadi nak faham makna Quran ini kita tak boleh faham dengan sendiri. Kita tidak ada kemampuan untuk faham Al-Quran dengan gaya kita sendiri. Tak boleh. Oleh kerana itu perlu kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kita kena baca kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Barulah kita akan faham makna apa yang Allah Ta'ala terangkan dalam Quran tu. Mana sekadar terjemahan, kita tahu terjemahan dan kita perlu untuk faham makna yang sebenar, maka kita kena rujuk kitab tafsir. Sebab apa? Kita tak ada orang kata malakah ataupun kemampuan untuk kita tafsir Al-Quran. Sebab nak tafsir Quran ni perlukan berbagai-bagai jurusan ilmu. Perlu menghimpunkan macam-macam perkara, barulah kita layak untuk tafsir Quran. Kalau kita setakat tahu lafaz Quran, satu perkataan tu satu makna je, maka belum lagi kita layak untuk tafsir Quran. Jadi nak faham makna dia. Dan sebab apa perlu faham makna? Supaya kita dapat ambil pengajaran daripada Quran. Bila kita dapat faham makna, barulah kita dapat beramal dengan Quran. Kalau kita tak faham makna Quran, maka macam mana kita nak amal? Sebab tu perlu memahami makna Al-Quran. Kata ambil pengajaran supaya kita beramal menurut kehendaknya. Itu apa kehendak Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Mana kita kena usaha belajar. Jangan kita tinggalkan belajar. Yang belajar ni dia tak ada had umur. Belajar ni sampai bila-bila. Sampai mati pun kita boleh, masih lagi kita boleh untuk belajar. Sebab apa? Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Ilmu Allah Ta'ala ni begitu seperti mana lautan yang tidak bertepi. Apabila berlaku perbezaan dalam memahaminya, setiap daripada firman Allah Ta'ala, yang kadang-kala membawa kepada perbalahan. Kadang-kadang berlaku. Sebab apa ada perbezaan dalam memahami Quran? Kerana setiap orang Allah Ta'ala kurniakan kefahaman yang berbeza-beza. Maknanya dia belajar dah habis semua. Tapi sebab satu lafaz tadi dia ada banyak makna. Kadang ulama' yang ni dia faham dengan makna ni. Kadang ulama' ni orang ni dia faham dengan makna ni. Seperti mana orang Arab. Orang Arab dia ada faham macam ni, ada faham macam ni. Kadang-kadang perbezaan kefahaman tadi dia boleh membawa kepada perbalahan. Menyebabkan berbeza-bezanya pandangan, dan kadang-kadang perbezaan tadi boleh menyebabkan seorang tu tergelincir daripada akidah yang betul. Baginda memerintahkan kita supaya meninggalkan perbahasan itu. Bila ada satu benda yang bila sahabat mereka baca Quran dan ada perbezaan dalam memahami Quran, maka baginda perintahkan untuk supaya tinggalkan perbahasan, sehingga hati-hati kita tetap murni dan pemikiran kita tetap bersinar. Maknanya kita walaupun ada perbalahan, janganlah berbalah sehingga menyebabkan perpecahan. Kemudian kita kembali merujuk semula kepada Al-Quran dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Maknanya kita bahaskan dengan sebaiknya supaya tidak berlakunya perpecahan. Maka sebab itulah setiap orang dia kena ada sifat jujur dan ikhlas dalam nak memahami Quran. Maknanya untuk memahami Quran ni dia tidak boleh ada sifat kepentingan diri sendiri. Sebab tu bila satu orang tadi dalam hati dia ada sifat kepentingan dunia,
dia ada kepentingan untuk dunia dia, menyebabkan dia akan tafsir Quran mengikut nafsu dia. Bila seorang tu ada kepentingan dunia, dia tak letakkan agama di depan, maka dia akan tafsir Quran ikut nafsu, akan datang. Imam Bukhari rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran ma talafat alaihi qulubukum, fa idza ikhtalaftum faqumu anhu." Bacalah Al-Quran selagi mana hati-hati kamu bersatu terhadapnya. Yakni baca dan faham Quran itu selama mana hati-hati kamu sepakat. Dan apabila kamu berselisih pandangan, fa idza ikhtalaftum, dalam memahami, mana apabila berselisih pandangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, faqumu anhu, maka berhentilah daripada membacanya. Maknanya janganlah terus untuk, maknanya kita kena rujuklah macam-macam perkara. Maknanya jangan kita terus berbalah dalam perbezaan yang kita faham. Inilah dia Rasulullah SAW yang telah menyelesaikan perselisihan ketika baginda SAW memanggil para sahabatnya sewaktu baginda sakit sebelum menemui ajalnya untuk dituliskan kepada mereka satu kitab yang mereka tidak akan sesat selama-lamanya selepas itu. Ini ada satu ketika mana Nabi SAW ketika hampir wafat, baginda nak tulis satu risalah, satu risalah untuk supaya nak bagi nasihat pada para sahabat, yang mana kalau sahabat berpegang dengan perkara tersebut, mereka tak akan sesat. Tapi dalam nak menulis risalah tersebut, ada yang berbalah. Dia kata ada yang berbalah, ada yang kata tak, ada yang mereka berselisih, adakah nak tulis ataupun tidak. Ada kata tak perlu tulis, ada kata kena tulis. Maknanya ada yang berpendapat. Maknanya setiap orang dia bagi pendapat-pendapat yang bercanggah, yang berselisih, sehingga hampir berlakunya perbalahan yang besar. Maka apabila berlaku sedemikian, untuk mengelakkan perbalahan itu daripada terus berlaku, maka baginda mengoyak kitab tersebut dan bersabda, "Beredarlah kamu semua dari sisiku." Maknanya apabila berlakunya perselisihan, maka Nabi stop. Nabi berhenti daripada buat perkara tersebut. Nabi ajar kita, bila berlakunya perbezaan yang menyebabkan boleh berlaku perbalahan yang besar, maka Nabi stop dan suruh sahabat beredar supaya tak bergaduh. Kat sini sebagai satu tegahan dan larangan. Ini sebagai satu tegahan dan larangan supaya tidak berlakunya perpecahan. Dan dalam kisah ini juga nak bagi tahu tentang, nak mengingatkan kepada kita, perpecahan adalah sebab yang membawa kepada kerugian. Bila sahabat-sahabat berselisih pendapat, menyebabkan Nabi stop, maka sampai bila-bila akan terasa kerugian dia. Maka nak bagi tahu, bila perpecahan akan menyebabkan kerugian. Sebagaimana bila umat berpecah belah, maka yang rugi siapa? Yang rugi itu adalah umat itu sendiri. Maka kekuatan umat akan jadi lemah bila umat berpecah. Mana kerugian demi kerugian akan datang apabila umat berselisih, berpecah belah sesama sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah kerugian yang amat besar ketika berlakunya peristiwa yang menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menulis kitab tersebut disebabkan perselisihan dan kelam kabut mereka. Sebab berlaku perbalahan perbalahan tersebut, maka Nabi stop, Nabi tak nak buat lah. Nabi tak nak tulis apa-apa pun. Jadi rugi. Jadi berlakunya kerugian. Kat sini nak ajar kepada umat supaya jangan berbalah. Perbalahan akan menyebabkan kerugian. Inilah juga
Rasulullah SAW yang telah menjelaskan melalui hadis dalam bab ini bahawa kehancuran umat-umat adalah disebabkan perselisihan mereka dalam agama, kerana mereka menyalahi apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maknanya daripada sini juga Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang kita baca ini, kebinasaan umat-umat terdahulu, satunya ialah disebabkan banyak bertanya, dan satu lagi disebabkan mereka ni berselisih terhadap perkara yang dibawa oleh Nabi mereka. Mereka mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka. Sebab tu berlakunya kehancuran umat. Okay. Kata bahaya menurut hawa nafsu. Ini kita nak bagi tahu kat sini antara perkara-perkara yang menyebabkan perselisihan dalam agama, salah satu faktornya adalah disebabkan mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu. Iaitu malang 1000 kali malang apabila faktor pendorong kepada perselisihan dalam agama adalah disebabkan kepentingan tertentu, hawa nafsu, kedegilan dan melampaui batasan. Maknanya bahaya kalau kita ikut nafsu. Kadang-kadang boleh perbalahan yang berlaku dalam agama boleh jadi disebabkan nafsu, disebabkan hawa nafsu, sebabkan ada kepentingan, disebabkan ada kepentingan diri, kepentingan dunia dalam perkara tersebut. Jadi dia pun berselisih pendapat. Dia kata ayat ni macam ni. Sebab apa? Nak menangkan dia punya kepentingan dunia. Kadang-kadang berlakunya perbalahan itu, kata kadang-kadang ada kepentingan tertentu yang menyebabkan dia berpendapat sedemikian. Apabila faktor, oleh sebab itu kita dapati Al-Quran mengeluarkan orang-orang seumpama mereka. Kita dapati Al-Quran mengeluarkan orang-orang seumpama mereka yang suka mencetuskan perselisihan dalam agama dan berhasrat menjadikan muslimin berpuak-puak dan berparti-parti dari daerah Islam. Mana Al-Quran dia tolak orang-orang yang ada yang suka cetuskan perbalahan, cetuskan perselisihan dalam agama, yang suka memecah belahkan orang Islam ni. Allah Ta'ala keluarkan dia daripada daerah Islam. Dan maknanya dalam sebagaimana pada zaman Nabi SAW, orang-orang yang suka berbalah ni orang Yahudi. Orang Yahudi, dan mereka ni suka cetuskan perbalahan. Dan mereka memang tak suka Islam. Dan juga mereka inilah yang berusaha daripada dulu sampai sekarang untuk pecah belahkan orang Islam. Mereka usaha bagaimana Islam ni berpecah. Dia masukkanlah, dia menyelinap masuk dalam agama Islam. Dia mengaku Islam tapi dia bawa fahaman lain. Dia mengaku Islam, dia bawa fahaman macam ni. Tapi sebenarnya mereka ni asalnya adalah daripada puak-puak Yahudi ni. Dia menyelinap masuk dalam agama untuk hancurkan agama. Tu yang kadang-kadang ada di kalangan mereka ni hafal Quran, hafal hadis Nabi SAW. Tapi tujuan mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Nak apa? Nak menjatuhkan orang Islam. Nak memecah belahkan orang Islam. Jadi Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada daerah Islam. Ini orang Yahudi ni Allah Ta'ala usir mereka daripada Madinah. Pada akhir-akhir sebelum kewafatan baginda SAW. Allah Ta'ala usir mereka. Dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi-Nya SAW daripada golongan ini. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala
innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak, lasta minhum fi syai', tidaklah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Dan Allah Ta'ala pelihara Nabi SAW daripada kalangan mereka. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanya terserah kepada Allah. Allah Ta'ala yang akan buat keputusan terhadap mereka. Hanya saja, kemudian Allah Ta'ala akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak, akan jelaskan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Dan Allah Ta'ala akan membalas segala perbuatan mereka. Surah Al-An'am ayat 159. Bahaya yang tersembunyi di sebalik perselisihan jenis ini timbul apabila tidak berhukumkan kepada dalil dan hujjah. Maknanya perselisihan ini akan timbul bila pendapat yang berbeza ini tidak bersandarkan kepada dalil dan hujjah. Inilah perselisihan yang membawa kepada kehancuran umat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdaannya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebagaimana yang kita dah baca pada awal-awal hadis tersebut. Pada awal-awal membicarakan tentang hadis yang ke-9 ini. Dan inilah amaran Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wala takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yakni Yahudi dan Nasrani, tafarraqu, yang telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka. Jangan kamu jadi seperti mana orang-orang Yahudi. Mereka berpecah belah. Mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Mereka tak terima apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Yang mana mereka ni berpuak-puak. Dan juga orang-orang Nasrani sama juga. Mereka ni ada berpuak-puak. Berselisih terhadap agama mereka. Sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Mana seperti mana nabi-nabi mereka dah bawa dah keterangan-keterangan yang nyata melalui firman Allah Ta'ala yang dibawa, yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi mereka. Nabi mereka sampaikan dah. Tapi mereka berselisih. Mereka masih lagi berselisih terhadap agama mereka. Ini dikuatkan lagi dengan firman Allah, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, tidaklah orang-orang, yakni Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab itu, iaitu Taurat dan Injil, tidaklah mereka berpecah-pecah. Mereka takkan berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Mereka tidak berlaku perpecahan di kalangan mereka, melainkan bila mana datangnya Nabi bagi tahu perkara yang jelas, perkara yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ mereka mula berpecah belah. Mereka mempertikaikan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Inilah ikhtilaf yang mana yang menyebabkan bahaya pada umat. Adapun khilaf yang lahir berdasarkan dalil dan disandarkan kepada usul. Maknanya seperti mana perbezaan pendapat dalam fiqh yang ada dalil, ada usul dia. Yang dia ada usul dia sandar pada usul asas dia, mana daripada asas itu timbullah pada dia punya cabangan-cabangan dia perbezaan pendapat, tapi berdasarkan dalil-dalil yang benar daripada
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini khilaf ini tidak dimaksudkan di sini. Mana khilaf ini dipanggil yang kita dah beritahu pada awal tadi ialah ikhtilaf yang mahmud, ikhtilaf yang terpuji. Kerana khilaf yang berlaku itu adalah dalam masalah furu', masalah cabangan, bukannya dalam masalah usul. Kalau ikhtilaf dalam masalah usul, maka dia itu satu perkara yang menyebabkan bahaya, menyebabkan perpecahan umat. Tapi kalau khilaf itu dalam masalah cabangan, dia tidaklah membawa kepada perpecahan. Dia tidak akan membawa kepada perpecahan. Cuma jangan melampau-lampau lah dalam nak menegakkan pendapatnya sendiri. Kalau dia datang sifat ghulu, sifat melampau dalam dia menidakkan pendapat orang lain. Dia kata pendapat orang ni salah. Dia punya istidlal dia salah. Yang dia sahaja yang betul. Maka ini pun termasuk dalam ikhtilaf yang mazmum. Sama-sama. Jadi khilaf dalam masalah furu' dia tidak akan bawa kepada perpecahan. Bahkan ia merupakan tanda keanjalan syariat. Seperti mana dan kebebasan berfikir yang berdasarkan kaedah-kaedah dan usul simbol kepada istiqamahnya umat yang tidak mahu beramal kecuali dengan apa yang dipercayai benar dan betul dengan dibawakan dalil yang difikirkan betul dan lebih tepat. Yang tu tak apa. Maknanya perbezaan pendapat tapi berdasarkan dalil-dalil. Dan perbezaan itu bukanlah pada asas, pada usul. Tapi perbezaan itu pada cabangan-cabangan. Contoh dalam bab rukun semayang. Contoh dalam bab perkara-perkara yang membatalkan semayang. Mazhab ni ada macam ni, mazhab ni macam ni. Tapi pendapat yang mereka bawakan itu dia berdasarkan dalil-dalil. Contoh bab buang air dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Maka itu adalah masalah-masalah cabangan yang ada perbezaan pendapat, yang itu dia tidak menyebabkan perpecahan umat. Yang mana ada satu pepatah yang kata ikhtilaful ummati rahmatun. Mana ikhtilaf umat, ikhtilaf agama, ikhtilaf di kalangan umat adalah satu rahmat. Mana ikhtilaf yang khilaful ummati rahmatun. Maknanya khilaf dalam masalah furu' ini sebenarnya ada satu rahmat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan perbezaan pendapat dalam masalah-masalah furu' ini adalah satu rahmat bagi umat. Satu rahmat bagi umat. Antaranya ialah Allah Ta'ala menjadikan setiap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu diamalkan oleh umat. Kerana apa? Kalau ada hadis, contoh ada hadis ni dia tak sama macam dia bercanggah dengan hadis ni. Maka kalaulah hadis ini sahaja diguna pakai, maka hadis ni tidak akan diamalkan. Sebab itulah adanya ulama yang berpendapat mereka menggunakan hadis ni, berdalilkan hadis ni, menunjukkan apa? Semua apa yang disabdakan, apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh umat. Itu satu rahmat. Dan juga apabila adanya perbezaan pendapat, maka dia satu rahmat pada umat. Iaitu contoh ada setengah tempat yang dia beramal dengan mazhab ni. Dan kalaulah mazhab ini diamal pada tempat yang satu lagi, mungkin dia tak boleh nak amal secara sempurna. Maka sebab itulah ada perbezaan mazhab, perbezaan pendapat ulama. Maka itu adalah satu rahmat bagi umat. Yang tu dia tidak membawa kepada perpecahan. Barangkali dalil yang paling baik terhadap pengertian ini ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar seorang lelaki membaca satu ayat, sedangkan beliau mendengar Rasulullah SAW membacanya dengan qiraah yang lain. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, antara orang qari lah di zaman Nabi SAW.
Dia dengar ada orang baca ayat tu tapi dia punya qiraat dia lain. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bawa lelaki itu jumpa Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang lain dia kata, aku memberitahu kepadanya apa yang berlaku dan aku dapati air mukanya berubah. Ini Nabi Nabi tak suka benda tu. Maknanya Nabi tak suka benda tu diperselisihkan. Benda tu satu perbezaan dari segi qiraah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilahuma muhsin. Dua-dua orang melakukan benda yang bagus. Maknanya baca qiraat macam ni pun elok, baca qiraat macam ni pun boleh. Yang diterima. Kata faqra'a, maka hendaklah kamu dua baca. Kedua-dua kamu sudah baik bacaan ni. Bacalah, maknanya teruskan bacaan. La takhtalifu, janganlah kamu berdua berselisih. Kata fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa uhliku. Kerana bahawasanya sesungguhnya orang sebelum kamu mereka berselisih lalu mereka dibinasakan. Maka dalam bab benda-benda kecil ni janganlah kita menjadikannya sebagai satu perselisihan yang besar. Dalam bab qiraat, mana dalam bab qiraat dia ada banyak qiraat-qiraat. Ini timbulnya qiraat ni sebab apa? Dalam bahasa Arab ni dia ada banyak dia punya dialek. Sebab tu banyaknya qiraat. Nabi SAW mengakui perbezaan kedua-dua bacaan qiraah. Kerana perbezaan itu berdasarkan dalil. Maksudnya berbezanya qiraah itu dia ada dalil, dia ada usul dia. Iaitu penurunan Al-Quran dalam beberapa dialek kaum Arab. Sebab tu ada 7 qiraat. Ada sampai 14 qiraat. Banyaklah. Banyak jenis qiraat. Cuma ada qiraat yang dipanggil qiraat yang sah dah bawa dalam sembahyang. Ada qiraat yang mana dia tak boleh bawa dalam sembahyang. Tapi masih lagi boleh dibaca. Sebab apa? Ada dalil dan ada usul dia. Baginda melarang kedua-duanya berselisih kerana adanya dalil yang jelas dan hujah yang nyata. Ini setiap bacaan tadi ada dalil dan hujah dia. Kerana ketika itu perselisihan tidak lagi berlaku kecuali berdasarkan hawa nafsu. Maksudnya pada zaman sahabat mereka tak berselisih sebab apa? Nabi bersama dengan mereka. Kecuali kalau ada yang mengikut hawa nafsu, mengikut kehendak sendiri, tak nak ikut Nabi, maka itulah berlakunya perselisihan. Tapi jarang berlaku. Maksudnya pada zaman tersebut tidak berlaku perselisihan. Kerana apa? Setiap perselisihan diselesaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang terakhir, dia kata sebab urut hadis. Sebab urut hadis. Iaitu sebab hadis ini dilafazkan. Sebelum ni kita dah baca dah. Iaitu hadis ni sebenarnya daripada hadis yang panjang. Iaitu tentang haji. Itu tentang haji. Jadi, nak bagi tahu jangan banyak, kat sini Nabi SAW tak bagi banyak bertanya lah. Maknanya kalau lagi banyak tanya, lagi akan menyebabkan kesusahan. Maknanya kalau Nabi bagi tahu berapa banyak yang wajib, maka akan menjadi banyaklah bilangan haji yang perlu dibuat. Sebab tu Nabi SAW tak bagi tahu. Sebab tu Nabi tak kata ya. Sebab urut hadis ni menunjukkan bahawa haji yang wajib ditunaikan hanyalah sekali sahaja sepanjang hayat ke atas sesiapa yang cukup syarat dan sebab-sebabnya. Serta memiliki perbelanjaan yang cukup. Maknanya haji itu sekali sahaja seumur hidup yang wajib. Kalau nak buat lebih, kalau ada peluang, ada rezeki yang lebih, maka buatlah. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu untuk petang ini. Dan kita habis membincangkan tentang hadis yang ke-9. Akan datang, kita akan mula untuk membincangkan hadis yang ke-10. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ustaz, boleh buka soalan Ustaz? Boleh juga? Boleh. Siapa-siapa yang ingin mengajukan soalan, silakan. Wan Aisyah Anda, Wan Maimunah,
nak bertanya mengenai ikhtilaf. Ikhtilaf ni sama dengan khilaf ya Ustaz? Okey. Khilaf. Oh. Okey. Khilaf. Khilaf dengan ikhtilaf. Kalau dari segi Khilaf. tulisannya asalnya sama. Cuma Oh. ikhtilaf ini okey. Ikhtilaf itulah dia ada ikhtilaf, dia ada iftiraq. Ada ikhtilaf yang dikatakan dia satu khilaf. Khilaf ini benda yang Ikhtilaf. benda yang sebalik. Maknanya kalau depan, khilaf daripada depan adalah belakang. Okay. Kalau ikhtilaf biasanya dia daripada perkara-perkara yang bab satu pendapat lah, dari segi pendapat. Dipanggil ikhtilaf. Kalau khilaf ni benda umum lah, umum. Oh. Khilaf tu umum. Disebabkan dah sering saya bertanya lah, pengusi. Silakan, Wan baca anda. Tengoklah pengusi ni, dia seru nama kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tentang apa istilah yang Ustaz kata tadi tu, masa zaman Rasulullah SAW, Rasulullah akan menyelesaikan. Ya, apa juga tidak persamaan. Tapi kalau masa sekarang ni, bagaimana pula cara penyelesaian ni Ustaz? Penyelesaiannya. Jadi sebab tu untuk menyelesaikan ikhtilaf, kita berbalik kepada dalil dan hujah lah. Dalil dan hujah. Maknanya setiap dakwa mesti kena ada hujah dan bukti. Jadi kalau seorang tu dia mendakwa sesuatu tu, mestilah dia bawa hujah, dia bawa dalil. Dia bawa dalil dia, dan dalil tu adakah dalil tersebut boleh dipakai untuk perkara tersebut ataupun tidak. Kalau tak boleh, maka tertolaklah dia punya pendapat. Macam tu je lah. Bermakna dengan tak tengok langsung kita ke mencari orang yang pakar ya Ustaz? Ya. Terima kasih. Okey. Okey, Maimunah ada nak bertanya soalan? Silakan. Siapa-siapa? Hebat tu puan pengusi kita ni. Dia boleh tarik nama orang. Tak apa, sebab orang-orang ni yang selalu bertanya soalan. Yang faham dan bertanya soalan. Yang tak faham lah tu yang tanya soalan ni Ustaz. Orang yang dah faham tu dia tak tanya. Betul lah. Tadi satu lagi yang tercela tu dia panggil ikhtilaf majmum ya Ustaz. Majmum. Mazmum. M-A-Z. M-A-Z-M-U-M. Ingatkan majmum, mazmum. Dan macam kata sifat mazmumah lah, sama lah. Mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Yang satu lagi tu mahmudah. Mahmud. Mahmudah. Yang terpuji ya. Mahmud. Mahmud tu terpuji. Okey. Okey, kalau tak ada soalan lagi, kita tutuplah ya Ustaz ya. Boleh insya-Allah. Okey. Seronok hari ni belajar Ustaz. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan kathiran jaza kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Farid bin Sya'ari, tim AJK Gema Nur Iman dan para jemaah pencinta ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gema Nur Iman pada petang ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan sebelum melabuhnya kuliah petang ini, izinkan saya untuk mewawarkan kuliah seterusnya pada malam ini, iaitu bersama dengan Ustaz Abdullah Omar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan jangan lupa besok pada pukul 8.15 kita ada bersalawat Brunei, Malaysia Brunei berselawat ya.
Jangan lupa ajak jemput kawan-kawan untuk mendengar selawat dan qasidah daripada asatizah-asatizah daripada Malaysia dan Brunei. Dan kita juga ada tazkirah pendek oleh Ustaz Mahmud Mastam. Okey. Sekali lagi dengan ucapan tinggi-tinggi terima kasih. Saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi